Pendapat Datuk tentang Rafizi Ramli itu transisi yang dilakukan kepimpinan PKR. Mereka nak intelektual. Tadi moderator tanya saya, Datuk Zahrin, siapakah orang yang agak hampir sama dengan Rafizi Ramli ini dalam UMNO? Saya jawab, Khairi Jamaluddin. Hanya berbezanya Khairi ini tidak mesra alam seperti Rafizi, mempunyai idea perancangan strategik. Tapi dari segi intelektual, nampak Rafizi Ramli dengan Khairi Jamaluddin ini hampir samalah pada pandangan saya. Ya, jadi Rafizi Ramli ini melahirkan satu transformasi kepimpinan dalam PKR dan keyakinan rakyat terhadap PKR itu sendiri. Kerana mereka dah tahu jika Anwar tidak di suatu masa kena kosongkan jawatan itu, Rafizi lah akan dapat tempat. Jadi berdasarkan Rafizi, walaupun dia pembohong ke banyak kali kena saman, dia seorang ahli politik yang aktif. Jadi PKR hendakkan orang macam Rafizi itu. Jadi pada saya, Rafizi ini untuk bangsa masa depan di 6 tahun akan datang, dia akan memberi kesan juga kepada kepimpinan UMNO jika UMNO masih lagi ortodok pemikirannya, memilih pemimpin yang ortodok macam dua lembaga hitam tu. Kamal Hasan, Datuk, macam mana dengan GTA yang baru ditubuhkan oleh Tun M? Gerakan tanah air ni tak sama dengan satu perjuangan yang dulu. TA juga, iaitu PETA, Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air dulu didirikan oleh orang Melayu, oleh golongan-golongan kiri selepas Perang Dunia Kedua, selepas Jepun dia kalah. PETA nak bela tanah air ni, nak halau penjajah. Jadi sekarang GTA format mana dia nak pakai? Berdasarkan apa yang kata Tun M, format dia ialah nak mengalahkan UMNO. Yang nak mengalahkan UMNO bukan Tun M. Mengalahkan UMNO, semua parti nak kalahkan UMNO. PKR, Keadilan, DAP, Amanah, PAS, PBM. Jadi dia nak cop dulu ke? Kalau UMNO kalah pilihan raya ni, kerana dia buat GTA. Tak juga. Ya. Jadi masalahnya, apa dendam kesumat Tun M terhadap UMNO? Dia nak hayun Najib Razak dan Zahid Hamidi, itu urusan dia. Dan saya sokong kalau dia nak hayun. Tapi kena tubuhkan GTA oleh orang-orang UMNO sendiri, bekas-bekas pemimpin UMNO saya tengok kat situ tu, apa dia? Saya tu sebab saya panggil, saya gelarkan mereka ni gerila politik. Tahu gerila politik? Gerila politik ni dalam bentuk apa? Tembak sana, tembak sini, dia hilang. Tidak konsisten. Sekejap berubah-ubah. Itu gerila lah. Ya. Dia bukan gerila macam Che Guevara dekat Amerika Latin tu. Jadi kita tak boleh lagi dah berpolitik kerana sentimen Melayu. Kita sendiri kena tahu kawasan percentage daripada 222 ni, total pure Melayu tak sampai pun 60 kawasan. Tak ada. Itu pun banyak di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Lain-lain mana ada. Johor adalah sikit-sikit, tapi keseluruhan Johor pun tak ada lagi dah. Dari itu kita tak boleh berjuang atas sentimen Melayu. Apa yang patut dibuat oleh kita kan secara Ghazali, menjadikan Melayu sebagai pemimpin politik kepada bukan Melayu. Jadi kita hendakkan orang Cina, orang India menerima kita sebagai pemimpin seperti yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dalam PKR. Bukannya kita hendak berjuang untuk sentimen Melayu. Kita tak boleh lagi melakukan perkara yang lama, yang berulang seperti dulu, iaitu peristiwa 13 Mei dan sebagainya. Datuk, apakah jadi pada Khairi Jamaluddin, Datuk, jika Parlimen dibubarkan rasanya? Adakah Zahid akan pilih Ye calon? Dia berdasarkan protokol parti, dia timbalan ketua bahagian, kena bagilah. Kalau nak belayar rembau tu ke dan sebagainya, janganlah letak Khairi. Saya tak baik dengan Khairi, saya tak pernah jumpa dia sepanjang hayat saya 2018 ni. Jumpa dia Parlimen angguk kepala ya. Saya nak bagi tahu, dia pun ada pengikut juga di Karembau tu.
khasnya anak muda. Jadi jangan carikan masalah lah. Oh Zaid, dia timbalan ketua bahagian. Kalau tak ada, tak payahlah. Kalaulah Zafrul hanya menteri, tak ada jawatan dalam parti, bila jadi ahli UMNO pun tak ada, berlolah Ketua Negeri Sembilan dia. Zahid Hamidi nak jadikan dia sebagai ahli parlimen di Selangor dan Norma. Salih Yusof mana boleh, dia dah buat kenyataan awal. Macam dulu juga punya kenyataan, saya tak boleh terima Tengku Razali yang itu dan ini dan ini. Hanya orang tu bukan semangat 46. Sekarang macam mana nak bergabung dengan parti dia? Awal-awal dia kata dia nak tubuhkan gerakan tanah air ni, nak membalun UMNO. Datuk sepekan dengan Mat Ponorogo ni bila nak letak jawatan dalam UMNO. Napasnya yang Mat Pekan napah dia untuk berhenti kalau tak jadi ahli parlimen. Jadi dia nak jadi ahli parlimen ni supaya masalah dia. Begitu juga Ponorogo. Gerakan tanah air ni untuk apa? Ini bukan macam dulu pembela tanah air atau peta. Iyalah, kalau menang dengan mudah, Barisan Nasional UMNO menang 80 kursi, sokong oleh 120 kursi, 124, dia presiden. Dialah yang akan jadi Perdana Menteri. Inilah cita-cita Ponorogo, kan? Sebab dia akan bertanding lagi. Saya tanya dengan kawan-kawan, termasuk peguam-peguam, beritahu saya bahawa dia akan bertanding, kan dia belum didapati salah dan diputuskan hukuman muktamad. Den Kota, apa peluang UMNO PRU15? Kamu tanya, kamu jawab sekalilah Den. Kenapa UMNO sayang sangat kat dua penyamun ni, Zaid dan Najib tu? Itulah dia, saya dah jawab tadi dalam Dialektika ni, soalan ni. Masalahnya kalau sempat ke Ponorogo tu jadi PM, saya ingat dengan UMNO dengan Ponorogo pun dia ikut pilihan raya nanti. Muhammad Razi Laman Adam masih mahukan Najib. Dia kena bala buli lah Najib. Daripada PKR masuk UMNO dapat jawatan pegawai komunikasi GPM gaji ribu-ribu. Kalau saya pun agak-agaknya jadi begitu. Sebaik saya tak makan tapak tangan Najib. Okey tuan-tuan, itu saja saya dapat jumpa malam ni. Kita jumpa lagi esok-esok. Ini daripada Kuching 300 orang. Tuan-tuan boleh dengar lah apa yang saya cakap. Yang baik itu jadikan teladan, yang tidak baik itu dari saya mohon maaf jika berlaku kesilapan apa. Dari kita senang, kita live lagi. Sekian, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat.